Kami tidak mempunyai niat langsung untuk menggantikan MIC. Saya biarlah Presiden Barisan Nasional yang mengumumkan tempat yang saya akan bertanding. Itu 4 parlimen dan juga 7 DUN. Kami rasa itu kena, kalau tanya saya memang akan kata parti saya memang mempunyai kekuatan dan diterima lebih ramai. Bersama kita ialah Datuk Seri Tan Edred, Presiden Makal Sakti. Jadi Datuk, kita ada beberapa soalan untuk ditanya kepada Presiden Makal Sakti. Soalan yang pertama, boleh Datuk terangkan kekuatan Makal Sakti sekarang ini? Apa beza Makal Sakti sewaktu ditubuhkan dulu dengan sekarang? Ya, salam sejahtera. Terima kasih saudara kerana dapat bertemu pada hari ini. Hari ini saya rasa saya ingin menerangkan sedikit sebanyak latar belakang Makal Sakti. Makal Sakti telah diwujudkan 13 tahun dahulu dengan tujuan pertamanya ialah untuk memberi satu alternatif kepada rakyat, khususnya orang-orang India, untuk menerajui kepentingan mereka. Mereka rasa mereka tertinggal di belakang. Selepas kami dapat kekuatan politik untuk mengubah pendirian atau mengubah seseorang tentang situasi rakyat, kita memerlukan kekuatan politik. Jadi saya rasa kehadiran kami telah memberi sedikit sebanyak pencerahan ataupun orang kata light at the end of the tunnel untuk rakyat India, untuk terus memberi sokongan kuat kepada Barisan Nasional. Yang penting rakyat harus terus mendokong Barisan Nasional. Itulah tujuan kami. Kehadiran kami adalah pada masa itu ramai yang meninggalkan Barisan Nasional, khususnya parti politik orang India, dan mereka menyertai parti pembangkang pada masa itu. Jadi selepas kami hadir, banyak yang kita dapat membawa perubahan-perubahan yang dinamik semasa pemerintahan, khususnya daripada pemerintahan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Beliau telah banyak membawa perubahan yang dinantikan oleh orang-orang India. Kerana itulah, sejak itu banyak kita lihat orang-orang India merasa diri mereka ataupun rakyat India, khususnya di Malaysia, mendapat tempat semasa pemerintahan Datuk Seri Najib. Baik. Soalan seterusnya, bagaimana hubungan Makal Sakti dengan MIC? Adakah seperti adik-beradik atau bagaimana? Oh, saya tidak mempunyai sebarang masalah dengan parti MIC kerana mereka pun telah lama dalam politik. Kami masih lagi belajar politik, tapi mereka telah matang. Dan perjumpaan saya dengan ahli-ahli politik, khususnya MIC, kami tidak mempunyai sebarang masalah. Memang suasananya amat, situasinya tidak begitu, tak pernah kami bergaduh atau sebagainya. Kami memang secara spontan, kalau saya kata, hubungan kami adalah sangat baik. Jadi ada yang melihat Makal Sakti ingin menjadi pengganti MIC dalam PN. Adakah Makal Sakti sedang menjurus ke arah itu? Oh, tidak sama sekali. Kami tidak mempunyai niat langsung untuk menggantikan MIC dalam Barisan Nasional. Itu bukan niat kami. Niat kami untuk menambah baik ataupun kekuatan Barisan Nasional dengan kehadiran kami sebagai parti Makal Sakti dapat memberi satu kekuatan yang lebih kukuh dan utuh kepada Barisan Nasional, dan tidak mempunyai niat sama sekali untuk menggantikan satu parti yang lama yang telah memperjuangkan kemerdekaan Malaysia pada masa itu. Itu bukan niat sama sekali.
Saudara-saudari, kita teruskan perjuangan ini. We march on together. This is our country. This is our people. Jadikan Makal Sakti ini sebagai salah satu daripada aset kepada rakyat. Jangan hianati rakyat. Don't betray them in any forms. Kita mahukan kemenangan pada PRU ke-15 nanti. Untuk calon-calon daripada Makal Sakti bertanding dalam PRU ke-15. Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ada mengumumkan akan memberi peluang kepada Makal Sakti untuk bertanding pada PRU 15 nanti. Berapa kerusi Parlimen dan DUN yang Makal Sakti bersedia untuk bertanding? Seperti mana dalam resolusi kami dalam semasa Masyarakat Agung tahunan kami telah memohon, kami telah meminta daripada Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahidi, iaitu 4 Parlimen dan juga 7 DUN. Kami rasa ini adalah wajar kerana kami punya kekuatan dan juga pemimpin-pemimpin Makal Sakti yang begitu dinamik, muda, daripada generasi golongan muda yang dapat menyumbangkan tenaga dan bakti bukan saja kepada rakyat tapi new millennium. We can foresee, kita boleh lihat ke hadapan di mana kalau diberi tempat, mereka akan menyumbangkan idea dan tenaga mereka untuk pembangunan yang lebih dinamik. Dan ini dapat mengukuhkan lagi kedudukan Barisan Nasional. Di kalangan masyarakat kaum India, kekuatan Makal Sakti tertumpu di bandar atau di luar bandar? Boleh saya katakan pada kehadiran pada hari ini pun kita dapat lihat di lembah pantai, di bandar. Kita mempunyai satu kekuatan yang begitu kukuh sekali. Jadi kekuatan kami baik di bandar ataupun di luar bandar. Sekarang kalau nak kata luar bandar, banyak masyarakat India telah keluar daripada estate-estate, telah tumpu di taman-taman. Jadi saya rasa kekuatan kami memang tidak ada bezanya, sama. Baik, soalan seterusnya, di antara Makal Sakti dan MIC, pada pandangan Datuk, parti mana lebih berpengaruh di kalangan masyarakat India sekarang? Secara jujur, itu kena, kalau tanya saya memang akan kata parti saya memang mempunyai kekuatan dan diterima lebih ramai oleh ahli-ahli masyarakat India. Kalau tanya orang MIC, mereka akan kata mereka. Tapi bagi saya, ini bukan satu pertandingan. Kita harus menunjukkan kekuatan kita semasa pilihan raya. Jadi oleh kerana ini kali pertama kami ditawarkan untuk bertanding, kekuatan kami dapat dilihat, pengaruh kami betapa kuatnya di kalangan orang-orang India. Pada PRU 14 yang lepas, kira-kira 60% kaum India dikatakan mengundi Pakatan Harapan. Adakah ini benar? Ya, saya rasa mungkin lebih kerana itu PRU ke-14 merupakan satu tsunami di mana seluruh, bukan sahaja rakyat India, seluruh rakyat Melayu, Cina, Murut, Kadazan, orang asli terpengaruh dengan tipu hela dengan manifesto yang menjanjikan bulan dan bintang. Jadi mereka terpengaruh. Kalau contohnya anak-anak muda terpengaruh, PN akan dimansuhkan. Jadi mereka terpengaruh. Kalau saya berhutang kepada kerajaan 100,000 ringgit, kalau mereka kata mansuh, oh saya pun nak undi PH pada masa itu. Begitu juga tol akan dihapuskan. Dan janjinya macam-macam. Tapi sehingga hari ini habuk pun tak ada. Nak cakap senang. Jadi bukan saja rakyat terpengaruh, bukan mereka menyokong PH, tapi janji-janji manis itu terlalu too sweet for them to say no. Itulah saya rasa bukan saja rakyat India, tapi mungkin seluruh masyarakat kena, orang kata dalam bahasa kasar sikit, kena kencing. Baik, sekiranya majoriti kaum India bersama Pakatan Harapan, apa strategi Makal Sakti untuk menarik mereka mengundi Barisan Nasional pada PRU 15? Seperti mana saudara sedia maklum, dalam pilihan raya kecil yang baru-baru diadakan, mula dengan Cameron Highlands, Semenye, Rantau, Tanjung Piah, Slim River, Kimanis, semua kita dapat lihat peralihan orang kata sokongan rakyat.
dan saya rasa rakyat India, khususnya di Tanjung Piah dan juga di Slim River, di mana saya sendiri turun, Makal Sati telah mengadakan gerak kerja besar-besaran untuk mengembalikan pengundi-pengundi India, dan kita lihat di situ lebih 70% rakyat India telah kembali mengundi Barisan Nasional. Ini merupakan satu peralihan. Jadi Makal Sati bukan saja bekerja sebelum PRU 14, tapi selepas PRU ke-14, walaupun Barisan Nasional kalah, kami tidak pernah mengalah, kerana kita tahu hanyalah Barisan Nasional yang dapat mengembalikan kemakmuran negara kita yang kita kehilangan pada masa ini. Bagi Datuk sendiri, di mana Datuk ingin bertanding? Oh, kalau saya nak tanya saya boleh jawab secara terus, tapi oleh kerana saya tidak boleh, orang kata dalam bahasa Inggeris, we cannot put the horse in front of the cart. Saya biarlah Presiden Barisan Nasional yang mengumumkan tempat yang saya akan bertanding, kerana walaupun kami telah pun mengenal pasti beberapa kawasan parlimen yang saya ingin bertanding ataupun ahli-ahli kami yang ingin bertanding, tapi saya selalu menghormati pucuk pimpinan. Jangan mendahulukan idea kita, biarlah mereka putuskan, kemudian kita decide. Baru lepas tu Parti Makal Sati akan mau terima atau terima lepas berbincang dengan pucuk pimpinan. Biarlah pengurusi Barisan Nasional sendiri yang buat pengumuman. Saya tak ingin buat pengumuman pada hari ini. Baik, soalan seterusnya. Benarkah Makal Sakti ini seperti tin kosong? Bunyi saja bising tetapi kosong di dalam. Kita minta Datuk Seri ulas sikit. Ya. Kalau itu andaian beberapa pemimpin yang orang kata tua lah, mereka tidak sedar diri, kerana Parti Makal Sati sejak kekalahan sehingga hari ini tidak pernah menyerah kalah. Kami terus sejak dari pilihan raya kecil, 7 pilihan raya kecil, dan pilihan raya negeri Sabah sendiri kami telah turun. Di mana contohnya, sejak penubuhan kami, kalau suara saja bising, orang lain tak perlu takut. Tapi kami telah tunjukkan buktinya sekali. Pada baru-baru ini, lebih 3,000 peserta, orang kata bagi vaksin dinilai baru-baru ini. Hanya Makal Sati buat. Walaupun itu dibuat oleh NGO, kami telah bantu. Dan juga pada masa, walaupun kami tidak punya ahli-ahli parlimen, tapi barang, orang kata bakul makanan disediakan setiap negeri sehingga hari ini lebih 700 hari. Tiap-tiap hari di negeri Kedah kita memberi makanan percuma kepada golongan yang memerlukan. Sehingga hari ini 300 hingga 500 keluarga diberi makanan percuma. Adakah ini tin kosong? Di Perak baru-baru ini kita telah sediakan bakul makanan kepada hampir semua bahagian di negeri Perak, bahagian-bahagian Parti Makal Sati. Dan ini masa musim Covid, kami tidak berdiam diri, kerana masalah rakyat adalah masalah kita. Kalau kita menganggap sebagai pemimpin politik, keperluan dan kepentingan rakyat harus diutamakan. Itulah yang saya belajar daripada mentor saya, Datuk Seri Najib. Apa harapan Datuk Seri kepada Barisan Nasional pada PRU 15 nanti? Saya memang bukan saya percaya 100% dalam PRU ke-15 ini Barisan Nasional akan menang besar dengan adanya pelbagai perubahan strategi yang telah dibuat oleh pengurusi dan juga jawatan kuasa. Mereka telah sedar apakah kelemahan-kelemahan yang telah menjatuhkan Barisan Nasional pada PRU ke-14. Dan saya mempunyai harapan besar dalam PRU ke-15 ini Barisan Nasional akan menang, bukan saja menang besar, tapi akan kembali memerintah dan mengembalikan kegemilangan negara kita yang telah merosot, yang telah menjunam. Pelabur-pelabur asing telah hilangkan diri, pengangguran. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya telah bertemu baru-baru ini mengadakan pertemuan mereka di universiti. Mereka kembali, even di kalangan ahli-ahli DAP sendiri,
banyak yang saya telah jumpa, mereka percaya hanya Barisan Nasional, terutamanya orang India yang ada di dalam DAP, banyak telah menyatakan pendirian mereka. They have only Barisan Nasional can bring back the same kind of, orang kata, transformasi yang kita harapkan. Bukan kita harapkan, seluruh dunia kini memandang Malaysia harus kembali ke pangkal jalan, di mana kita harus membuat satu perubahan besar. Siapa yang boleh buat perubahan besar itu? Hanya Barisan Nasional.